ROG Phone yang paling baharu sekali. Vampire seperti yang dah disebutkan, Betul-betul putih macam vampire muka si Tuan Niki. itulah dia. Ni kalau kena cahaya matahari terbakar. Terus hilang menjadi abu. Tapi yang pentingnya mereka belum pernah menjadi juara di bahagian Asia Tenggara. Juara dunia dah dekat PNWI. 2 kali. Dua kali. Kalau ikut dari segi teknikalnya 4 kali sebenarnya. Betul. 4 kali menjadi juara PNWI. Dan mereka memang ada dengan dahsyatnya mengumumkan bahawa mereka adalah Real Madrid untuk PNWI lah. Kan sebab kalau nak cakap macam diorang, kami adalah Liverpool. Piala Kerbau pun tak menang macam mana? Jangan. Abang Lot Abang Lot tengah bawa sepati tu. Awak kena hati-hati, dia peminat tekar. Liverpool. Oh ya, pada 10 hari bulan ini, aku rasa itulah minggu terakhir untuk kita. Minggu ketiga di mana kita of course akan casting. Itu akan menentukan siapakah pemenang. Boleh tentukan lah siapakah pemenang English Premier League. Sebab sekarang ni Man City di belakang Liverpool 1 mata perbezaan. Dan mereka akan bermain pada 10 Mac ini. Dan siapa yang tewas akan jatuh lah. So kita akan lihatkan juga pada hari tersebut siapa yang akan menang. Tapi pada waktu ini kita nak lihat siapa menang permainan di Erangel kita yang terakhir. Dan kita akan kerusi ni memang sedap siap je. Saya baru je meletakkan kaki saya di atas kerusi ini dan masih lagi ada keluasan yang begitu besar. Seperti by the way, hari tu aku ada satu soalan nak tanya. Gurun, tahu gurun kan? Gurun ya. Gurun terbesar di dunia apa dia? Allah. Aku sendiri salah benda tu. Ya, sebab ramai orang akan mengatakan Sahara, tapi dia bukan jawapan dia. Bukan? Ya, aku lupa dah. Aku dah tak ingat dah. Antartika. Ya betul. Sebab bila orang fikir pasal gurun, orang sentiasa fikir pasal panas dan juga pasir. Tapi sebenarnya gurun ada definition dia yang tersendiri. Dan sebenarnya Antartika adalah gurun terbesar di dunia. So jika anda tiba-tiba ditanya oleh TikTokers yang pegang mic kecil tanya, gurun manakah paling besar di dunia? Anda tahulah jawapannya dan anda akan mendapat RM100 yang percuma. So jangan lupa bagi saya 50%. Ya benar. Bukan Sahara. Aku pun salah siut. So aku nak membaca pasal benda tu dan setiap kali orang cakap misconception Sahara adalah gurun terbesar. Tidak, bukan. Dan di sini kita melihatkan talent Misery. Misery pun selalu di-confuse dengan Rosemary. So bukan Bukan. Rosemary tu dia dalam tim Alter Ego. Tapi inilah PMSL final di Tropicana Garden Mall 15 hingga 17 Mac ini. So jangan lupa untuk datang meriahkan seperti PMSL season lepas. Kasih lagi ramai, kasih lagi best, kasih lagi loud lah. Dan ini adalah tempat yang tadi saya memang ada kenangan saya. Ini adalah tempat pertama saya berjumpa dengan Kuza dan juga Boyka untuk di dalam Tropicana Garden Mall ini. Dan di sini kita melihatkan Roy sekarang dari Vietnam, hanya 7 markah untuk mereka. Bertukar ke tempat. Kali ini mereka akan mengambil Novo secara kekal dan kukuh. Circle tadi memang menunjukkan dia akan ke Pulau Besar, tiada masalah. Teringat pula first time aku jumpa Boyka. Dia dekat stadium mana entah. Lupa dah sebab dah lama. Dia menjual air Milo. Pada Sukan Commonwealth 1998. Dia pakcik yang jual Milo tu. Ya. Salah tu bisnes dia juga. Masa tu dia dah tua dah. Ya, itulah dah tua dah. 1998 dia jual Milo lagi, power lah budak tu. Vonki. Saya tengok ni minggu lepas tu. Vonki. Wow. Rupanya dia Voin, lepas tu dia Key. Tapi tak tahu kenapa dia taruh semua huruf besar kat situ, membuatkan aku sedikit terkejut. Voki betul-betul main tim dia sendiri je. Dia tak payah pakai nama team name tag pun. Chua. Aku takut nak sebut nama penuh dia. Tapi kat sini dia dekat Face Clan. Permainan baru je bermula. So ni lah looting phase. Kali ni tiada apa-apa aksi yang terlalu awal. Seperti game-game Erangel kita yang sebelum ni. Terutamanya yang dekat pulau tu. Kali ni lebih perlahan. Lebih perlahan adakah lebih baik untuk Geek Fam? Kalau kita lihat kan permainan yang perlahan tu nampak seperti adalah kehebatan mereka. Ternike. Masih lagi. Tapi itulah kan dia macam lama-kelamaan akan nama-nama yang legend ni akan ditiru oleh bawah dan bawah. Sebab kalau dulu semua ada OP,
semua ada super dan sebagainya sebab ikut. Oh, saya ikut Boy. kan. Boy, saya ikut you high boy sebab dulu para boy. Lepas tu OP sebab Scout OP. Drax pun ada, Drax OP dan sebagainya. Semua banyak orang terpengaruh dengan benda. Sekarang ni mungkin K kot akan menjadi ikutan seterusnya. Benar sekali. Oh, tapi satu yang paling berpengaruh aku rasa Kuza X Gaming. Benar. Aku baru je nak cakap benda tu dengan kau sebab semalam aku ada nampak satu orang guna X Gaming juga. Salah satu lagi orang guna X Gaming ni. Berapa lama dah ni? Masa lagi ada pocket money tambahan lah untuk Kuza daripada income tax yang perlu dibayar itu. Misery. Baru je nampak post dekat Warga J. So banyak komen yang naik. Dan salah satu komen itulah, janganlah komen awal sangat, nanti on the go tak sempat baca. Itu je komen aku ingat. Call out. Ya, so perbalahan di Warga J sekarang ni dia adalah JGS. Yup. Nerpeko. Misery. Selagi tunjukkan bersama dengan Red Face, tapi Red Face hari ni betul-betul tak tahu apakah benda yang berlaku kepada beliau, tetapi betul-betul dahsyat lah. Masa dia main kat EVOS tu, dia ni juga. Jangan puji. Kau matikan dia. Allah, betul juga. Kau ni pujian perlu dilimit je. Mungkin sebab dia bukan tim Malaysia kot, jadi aku tak kisah sangat. Okay, go ahead. Dia kena mati. Woi, Red Face dahsyat. Oh, woi, gila. Tadi dia baling bom. Pui. Memang kena sampai 3-4 orang. Betul-betul kena ikut gaya Kuza sikit. Aku tak tahulah dari mana dia datang. Tiba-tiba ada bom kat kaki. Aku dah cakap dah dekat Putra. Kiri sikit. Aku tak tahu sama dia memang ada beritahu kat Putra ke tak benda tu. Yeah. Red Face masa lagi akan tunjukkan kepada kita pada ketika ni. M4 menjadi pilihan, ada skop 6 juga. Salah satu skop yang dipopularkan oleh seorang Yakuza X Gaming. Ya, tarik 3. Tarik 3 dengan satu AK baru dia perfect. Tapi Red Face dia akan letakkan pada M4. Dan S12K berada di side arm dia. Satu benda yang sudah tidak dapat dielakkan. Tapi sebenarnya itulah ramai yang macam meminta shotgun ini. Tapi bila aku mengkaji balik pelbagai lagi e-sports yang berlainan, semuanya masih lagi bukan game ini saja ada orang kata mungkin masalah dengan shotgun ni, tapi sebenarnya semua majoriti daripada game yang melibatkan tembak menembak, apabila ke close quarter combat memang mereka akan menggunakan shotgun. Tapi itu memang fungsi dia. Fungsi shotgun adalah untuk anda memenangi close quarter combat. Tak tahu kalau nak dibuat nerfing ataupun pengurang kuasaan. Tapi Nerpeko akan ke atas talent tidak berjaya dengan Bison. Tapi Void dapat 1 pada ketika ini. Mendapatkan Roy. Oh, semakin lama semakin tua lah je. Tak nampak kalau tak pakai mata ni. Red Face ditunjukkan kepada anda. Sayang betul observer dengan Red Face. Takkan aku macam sebenarnya tak ada nak sebut dia banyak sangat. Sebenarnya tadi dah nak puji sekali tu dah cukup dah. Cukup lah kan. Sekali tu cukup lah. Tiba-tiba dia nak tunjuk 15 kali. So kita pun terpaksa lah cakap. Kalau tak nanti orang cakap kita tak fokus pada game. Seperti Tam lah. Tam selalu cakap, oh dia tak pernah mention saya. Dia select. Tak ada. Dah cameraman tu tak nak tunjuk kau Tam. Nak cakap apa benda lagi. Kan? Kami tak select. Kami tak pernah select. Kami cakap apa yang kami nampak. Seperti kat sini ada 2 guest kan kami cakap. Dia tunjuk Woki. Kita cakap pasal Woki lah kan. Woki menjual key Tetos. Jangan lupa untuk dapatkannya di pasaran. Dia juga OP dekat situ. Dab. Oh. Takkan tell. Oh, kena. Alah, tak kena. What? Kenapa tak kena? Tapi Yuhai sudah pun sampai juga kepada waktu ini. Kena tangan ni masuk oleh Dab. Temakai level Misery tapi tersasar banyak. Letupan daripada Dab kena sasaran. 1 jatuh daripada Talon. Tidak ada Red Face untuk membantu kali ini. Tapi Kenny akan dijatuhkan oleh Nerpeko. RRQ juga berada di kawasan ini. Dab cuba mendapatkan 1 lagi. Yuhai di knockdown dengan grenade tangan daripada Talon. Talon sekarang ni sudah pun menghantar hulu balang yang lain datang. Tapi untuk terpati, RRQ akan datang juga pada ketika ini. Cantik! Loyu mendapatkan 1. Voki akan jatuh ke kawasan lain. Dab masih lagi bernyawa dengan AKM. Tapi peluru perlu di-reload.
M4 20 peluru ada dalam tangan. Dia boleh dapatkan mata-mata penyingkiran dan mencari satu. Dia dapat! Nice! 3 mata penyingkiran masuk ke tangan mereka. Alah. Tetapi RRQ sempatkan mereka reset. Sempat ni Dep boleh bangunkan satu orang. RRQ mengambil masa mereka sendiri. Nerpeko masak grenade tangan. Balingan ke arah tangga tersebut. Kena berhati-hati. Sam9 sempat untuk reposition. Satu lagi orang akan knockdown. Tembakan dilepaskan. Yuhai akan terbunuh. Di belakang pintu ada satu lagi. Oh no, ada satu lagi. Parti akan datang. Malangnya PA akan dijatuhkan oleh Nepeko terlebih dahulu. Adakah orang yang kedua akan jatuh? DBS sudah boleh keluarkan Nepeko. Lompatan. Wah, sangat-sangat berkualiti lah. PA malang untuk mereka. Third party, bukan third party dah. Mungkin fifth party sebenarnya dalam perlawanan ini. Tidak menjadi untuk PA. Mereka terpaksa reset balik. Dan waktu yang sama, Creed menang berlawan dengan Vampire. Wow. PA. Okey, kali ni ada orang akan datang untuk RRQ membantu mereka. Oh, Sas. PA perlukan kemenangan ini. Ini akan boost mereka punya moral. Sangat-sangat memerlukan grenade tangan ini kena target. Macam meletup dekat belakang. Kena! Nice. Lex OP dapat satu. Ini akan menyebabkan pergerakan ke depan akan dilakukan. Mata penyingkiran yang pertama akan diambil. Revival juga dapat dilakukan dekat sini. Ke atas dua-dua player mereka di knockdown. Lex OP mendapatkan yang kedua. RRQ mungkin tersilap langkah. Melanggar Sam9 kerana PA datang untuk membersihkan compound ini. Kerana di bola. No mercy, betul-betul no mercy. Kena pada dua yang mencuba revive juga. Akan di knockdown dua. Lawan satu punya situasi. Mungkin RRQ akan mendapatkan dividen yang besar dekat sini sebab mereka akan dapatkan 4. Itu menyebabkan mereka punya elimination menjadi 9. Tembakan daripada jauh-jauh memang kena pada satu orang dan dapat satu lagi. RRQ akan menang perlawanan ini tapi belum habis. Ada satu lagi? MRPX ke tu? Ya, belum habis. MRPX mungkin. Betul. Mereka terpaksa melarikan diri daripada kawasan ini. Ya, betul. Compound ni ada emas apa? Tak tahulah nak cakap. Mungkin betul ada lombong di sebaliknya. Tapi memang telah mendatangkan markah yang sebegitu banyak lah. Untuk RRQ 9 elimination mereka dapatkan. Sempat ke dia lari masalahnya? Sempat. Dia sempat untuk melarikan diri. Tembakan-tembakan dilepaskan ke arah mereka. Nyawa rendah tapi tak sempat untuk knock. Nice. So kerugian besar sebenarnya untuk MRPX. Dia tak dapat apa. Dapat compound saja. Tapi kawasan lain, Face Clan ramai dalam keadaan knockdown. Revival akan dilakukan. Tapi 5 mata penyingkiran untuk Creed. Dia dapat satu fight yang memang curi, dapatkan kebanyakan daripadanya. Tapi itulah Face Clan ni dia nak push pun dia tinggal seorang saja. So tak logik untuk curi. Melainkan dia boleh buat satu benda yang seperti Red Face lakukan, baling satu bom kena pada 5-6 orang. Tapi hari ni untuk tim Malaysia, aku rasa macam bom tu select sikit. Bila Malaysia baling je nampak macam kena tepat tapi tak jatuh sesiapa pun ataupun jatuh satu saja walaupun nampak macam boleh jatuh 3-4. Tu yang tadi Dep baling tu. Kan? Nampak macam betul-betul kena tu. Tapi quiz and damage sahaja. Select benar. Tapi MRPX masih lagi akan menekan RRQ. RRQ tak nak keluar awal. Despite sudah pun ada 9 mata di dalam tangan. Hampir chicken mata dia. Tapi dia akan masuk ke dalam shelter. Inilah tempat mereka lepak sebentar tadi. Dan mereka akan lepak di sana sekali lagi. Cui. Cantik parking bro. Ya. Betul-betul parking sideway. Ya betul. Ini bukan yang kita belajar bila orang cakap side parking. Side parking tu kau buat 3-pointer je lepas tu masuk kat tepi. Tapi itu bukan. Akan tetapi Face Clan berjaya menyelamatkan diri dari situasi itu. 2 saja elimination yang mereka dapatkan. Fam belum dapat apa-apa. RRQ kemenangan besar sebab dia samakan kedudukan dari segi markah dengan Geek Fam. Cuma sekarang dia kena target untuk dapat satu lagi, dapat nombor 1. Tapi RRQ dekat sebelah. Masukkan Flash. Mereka punya malang pada hari ini ialah mereka bertarung dengan tim nombor 1 sekarang, Geek Fam. Kali ini tidak. Tapi kalau dia ni tak lepas, dia sakit loh. Dia dah poin banyak. Daripada minggu lepas punya Super Sunday. Kali ini kalau tak lepas Super Sunday, dia rugi. Sangat rugi. Tapi kalau markah mereka terlalu signifikan, mereka terlepas Sunday pun. Tapi Flash akan dilanggar oleh Face. Tapi Face akan dijatuhkan terlebih dahulu. Morman sudah pun jatuh. Satu jatuh untuk mereka. Satu lagi cuba untuk revival. Tapi tembakan-tembakan itu menyebabkan Mormon akan ditinggalkan dan akan disuruh untuk datang sendiri. Tapi tak sempat. Mormon sudah pun mati. Satu mata penyingkiran masuk ke dalam tangan Flash pada ketika ini. Grenade tangan sekarang akan dikeluarkan. Face Clan dalam tangan ada 2 mata penyingkiran. Tapi adakah itu cukup untuk mereka pada ketika ini? Sekal tunjukkan kepada anda.
Geek berada di kawasan bawah. Dan Circle akan pergi ke arah mereka. Pilihan yang tepat bagi Geek Fam. Ya. Definitely satu pemilihan yang tepat. Roy memang juga memerlukan markah yang sangat banyak seperti mana PEA tadi. Tapi PEA sudah pun terkeluar untuk waktu ini untuk phase. Satu player sudah pun terkubur. Satu player dapat diselamatkan. Perlu untuk menaikkan nyawa dengan lebih banyak. Flash walau bagaimanapun. 3 orang juga untuk balingan yang nampak tepat tetapi tidak dapat menjatuhkan player Flash tersebut. 666 phase. Satu chicken dinner tetapi tidak konsisten daripada segi markah. Wih, sikit je lagi tu. Wow. Wih. Nampak macam mana tu? Kan tak logik, aku terkejut. Apa benda ular ni tiba-tiba keluar ni, ada putera naga kan? Macam Jim Rama Meribun. Ya, betul. Tapi di sini kita lihatkan pergerakan daripada FaZe Clan akan dipanis daripada jarak jauh. Tapi Onzen berjaya dapatkan satu knockdown juga. Rakannya sekarang akan dipegang. Tembakan jarak jauh menjadi tapi tidak cukup untuk meratakan FaZe Clan. Ternampak pergerakan tapak kaki tapi mungkin bukan daripada kawasan ini. Stage 4 permainan kita. Ramai sudah pun gugur. Perlawanan-perlawanan awal ini berlaku. Tapi Creed akan dikeluarkan juga pada ketika ini. Hingga ke-11 mungkin bagi mereka. Dengan 5 mata penyingkiran. 10 sahaja tim yang ada. Bagi tim Malaysia, kita ada satu tim yang full squad dan itu adalah Geek Fam yang bermain daripada kawasan selatan. Ya, ini akan mendatangkan rasa ragu-ragu sedikit kepada Creed. Tapi untuk Snape sudah pun diratakan, maka RRQ tidak dapat mengejar markah yang jauh lebih tinggi untuk memecut Geek Fam. Geek Fam tidak perlu risau dipecut oleh RRQ dan juga talent yang sudah pun terkeluar. Hanya FaZe Clan yang menjadi point of contention ataupun orang yang perlu dipertandingkan. Di Flash pada waktu ini berlanggar di bahagian depan, dilanggar di bahagian depan. Tetapi Beer duduk di bahagian tepi. Infinity tidak nampak lagi mangsa di bahagian depannya. 16 guys, tapi ada satu lagi tim berada di kawasan bawah. Flash berjaya untuk dikeluarkan daripada permainan dengan balingan satu grenade tangan yang mengenai sasaran. Roy di kawasan bawah. Infinity masih lagi perlu melakukan satu revival pada ketika ini. Mereka sudah pun ada 26 mata, 27 mata campur placement. Satu minggu yang agak baik bagi The Infinity. Mereka tidak begitu bernasib baik minggu lepas. Ini berada dalam kedudukan yang agak baik. 29 orang yang hidup, 8 tim dalam permainan kita. Voin, Lamborghini berjaya dapatkan phase on Zen. Satu knockdown ke atas phase. Tadi mereka ada 3, sekarang tinggal 2. 1 perlu dibangunkan semula. Tapi mereka tadi dalam kompang gudang kan. So tidak ada masalah sangat untuk mereka melakukan pembangunan tersebut. Vintores dapat 1. Vintores dijatuhkan semula oleh Yoru. Dan Vintores dibunuh secara langsung oleh seorang Yoru. Sekarang ni secara kekal FaZe Clan tinggal 2. Habis, rata. Oh, habis dah. Hilang. Satu DBS meranapkan mereka. Melenyapkan mereka daripada muka bumi ini di Xavier. 25 markah. Game pertama dekat angle tadi nampak macam garang sedikit. Tapi tiba-tiba macam terhenti bila momentum mereka. Menyebabkan ramai yang boleh memecut. Tapi kali ini tidak. Kerana tim nombor 2, 3, 4 sudah pun dikeluarkan. Dah masuk phase kali. Yang mereka perlu kejar hanya Geek Fam yang tidak dapatkan circle untuk waktu ini. Roy masih mendapatkan circle. Infinity ada tapi Infinity tidak ada full squad mereka. Mereka juga sangat berdekatan dan sudah pun diketahui kedudukan mereka oleh Roy. Jadi terletak kepada Roy nak push out ataupun tidak. Untuk NKT tidak ada apa-apa gangguan melainkan di Xavier. Menarik je. Line up bagi Geek. Mereka masukkan Sonic. Mengeluarkan Aizen juga. Yap, tadi mereka ada mention kepada Khairul tadi. Mana mereka mungkin mereka belum lagi dapat diorang punya line up yang tetap sebab Voki memang dah cakap ini line up yang kita nak pakai, tapi itu yang akan menyebabkan sekarang ni dengan performance mereka mungkin mereka akan ragu-ragu sedikit lah. Tapi untuk Geek Fam mereka dah dapat satu chicken. Mereka nak tengok line up apa nak bawa pergi Grand Finals. Ini benda yang mereka nak lakukan. Dia orang ni betul-betul suka ambil risiko kan. Baru dia cakap setiap hari tu hari penting. Dia ambil risiko. Betul. Saya lagi nak mencuba sesuatu yang tidak terbukti, tapi tidak mengapa untuk Geek Fam sebab Liga ni bukan dapat apa pun. Kalau mereka yang paling penting sekali dekat Grand Finals tu nak bawa line up apa, mungkin relevan jugalah apa yang dikatakan oleh Dambrut tadi. Winnie Snipes
Bahkan sebenarnya tak. Untuk Geek susah juga sebab dia orang punya placement untuk Super Sandian tu. Ya, teruk. So kalau dia tak lepas 1 week ke bukan? Dia macam nyawa-nyawa ikan. Betul. Lepas ke tak lepas? Sebab sebelum ni kita ada 20 tim. 4 tak lepas, okey. 24 tim, 8 tak lepas. Menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Dan itu pun satu lagi kita tidak begitu pasti apakah percaturan yang akan dibuat oleh Geek Fam. Walau bagaimanapun untuk sekarang ni nampak macam ini pun akan mendatangkan satu masalah juga sebenarnya untuk Geek Fam. Kalau dia menang dekat sini sekali lagi, dapat 3 dinner, siapa dia nak ambil? Kan? Mungkin mereka akan lebih selesa kalau dengan line up ni mereka susun sekali lagi. Buang Damrut je lah. Kan, buang Damrut je lah. Bagi Damrut rest. Tapi pada ketika ini terlihat tadi Void betul-betul berjiran bersama dengan Geek, tapi berjaya untuk disengage. Tiada tembakan dilepaskan pun. Tetapi 2 player daripada Void masih lagi berpusing-pusing di arah Geek. Geek sudah pun beberapa player mereka masuk dalam circle. Ada juga di luar circle. Rotation sekarang dilakukan di kawasan atas di Xavier. Dan juga MRPX akan bertarung. Circle seterusnya, circle yang ke-6 akan ditunjukkan kepada anda sebentar je lagi. Inilah permainan kita yang terakhir untuk Wrangle untuk hari ini. Ini hari pertama Week 2 Group Stage bagi minggu yang kedua. Ya, benar. Dan Moff Z akan ada di sini untuk melihatkan situasi bagaimana mereka boleh masuk ke dalam circle seterusnya. Sangat-sangat berbahaya di bahagian tengah. Itu sudah pun masuk dengan kelibat-kelibat di Xavier. Roy pun ada dekat situ. Infinity pula dengan 3 orang. Mereka stalemate, mereka kebuntuan. Dengan pasukan Roy tadi tidak mau masuk dan tidak mau keluar daripada kawasan. Tetapi ini yang akan menentukan sama ada mereka akan berada di posisi yang selamat ataupun posisi yang menakutkan. Geek Fam, circle adakah dekat dengan mereka? Jawapannya ialah tidak. Jauh. Mereka paling jauh daripada circle kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Sonic, Snipes, Audrey, semuanya kena masuk. Damrut di bahagian depan sekali menjadi vanguard untuk pasukan tersebut. Tapi vanguard ini mampukah membawakan mereka ke masukan yang selamat? Itu cerita lain. Sebab di Xavier dengan bahagian belakang dia tu ada benda yang mereka kena lawan dulu. Pada waktu yang sama, Void membaling asap-asap untuk melanggar compound yang dipegang oleh Roy. Tembakan dilepaskan ke kenderaan, tapi kenderaan sampai secara selamat. Grenade tangan mula untuk dipegang. Lompatan tidak berjaya, 1 jatuh untuk Void. Tembakan daripada God Tuni sebenarnya menjatuhkan player daripada Void dan bukannya daripada Roy. Kenderaan cuba untuk diletupkan, berjaya untuk diletupkan dekat situ. Player yang di knockdown, nyawa tinggal separuh. Roy membaling grenade tangan sekarang ini 3 lawan 3 situasinya antara Roy dan juga Void. Grenade tangan sampai ke hadapan, letupan berlaku, tidak akan jatuhkan sesiapa. Tas juga sekarang ini membaling 1 lagi butir masuk dalam rumah. Di kawasan beranda sahaja, masih lagi ada jarak yang agak besar antara kedua-dua tim ini. Cuma ada 1 player tengah menyelinap dekat tingkat 2 yang mungkin akan memberikan sedikit masalah. Tapi player yang di knockdown kat luar tu, nak selamatkan dia risiko besar. Sangat besar sebab masalahnya untuk pasukan Roy ni, mereka nak langgar dekat sini. Ya, fikiran mereka betul. Mungkin ada 1 pasukan saja dekat rumah ni. Ya, 1 pasukan, tapi dekat rumah atas tu ada 1 lagi pasukan yang lain. Dan Void akan dijatuhkan oleh God Tuni. Itu yang akan menjadi durian daging mereka. Bukan tim dalam tersebut. Tetapi dekat sini kita melihatkan NKT bertarung dengan pasukan di Xavier. Dan nampak macam mereka yang menang. Grenade hampir masuk dalam lubang, tidak berjaya. Sekarang nampak target, tembakan dilepaskan sekarang ini. Dengan 1 S12K, ada 1 orang di situ. Member itu pula ada DBS, Sukar. Berjaya untuk dikeluarkan di Xavier. Tangga yang ke-7 untuk mereka. Bukan round yang terlalu menarik bagi tim daripada Vietnam ini. 1-2 mata je mereka berjaya dapatkan. MPRX pula akan menuju ke arah The Infinity. Sangat-sangat sesat dan benda ni bagus untuk Geek. Dia tak perlu terlibat langsung dengan apa-apa yang berlaku. Ya, dia cuma kena menjaga tepi kain mereka sendiri dengan pasukan NKT selepas ini. Sebab tadi pasukan di Xavier pun bukannya dilanggar 100% oleh NKT. Ada tembakan Damrut juga yang menyebabkan Geek Fam dapat 1 markah secara percuma. Entah daripada mana Damrut dapatkan tadi. Tapi Moff dengan bahagian sini memang sesak macam kau cakapkan. Dan ke-4-4 ini, kalau 4-4 ni tak dapat circle, mereka kena lawan dengan secepat yang mungkin. Grenade tangan sudah pun sampai ke rumah cendawan ini dan kita lihatkan God Tuni di kawasan tingkat 2. Nyawa rendah first kiri akan dicocok. Lobby X menunggu waktu untuk menembak depan muka. Berjaya dapat 1 secara kekal. Infinity berjaya untuk mengurangkan MRPX. MRPX ramai dalam keadaan knockdown, sebenarnya 2 saja yang berdiri. Pelanggaran yang tidak menjadi 1 lagi jatuh. Kerugian yang besar, tapi Hazelnut dekat belakang dia tak nampak. Sekarang mereka nampak mereka ada 2 orang player yang menembak, berjaya. MRPX rata.
Dan The Infinity, 9 mata penyingkiran. Ada circle, ada compound. Ada circle, ada compound. Tapi mereka dua orang. Yap, kereta memang tersedia, tersegam indah untuk mereka. Tetapi Roy dan juga Void, tadi mereka berlawan. Tiba-tiba ada satu telapon retreat terlebih dahulu. Itu pasukan Roy mendengarkan pertarungan berlaku di bahagian atas. Itu merupakan signal untuk mereka berpatah balik. Dan Void pula mengambil kawasan rumah ini. Yang paling penting bukan perlawanan ini sebenarnya. Circle mereka kena gerak keluar. Itu yang paling penting sekali sebenarnya. Void kena bergerak. Infinity kena bergerak. NKT pun kena bergerak. Snipes. Di belakang satu pokok. Audrey bergerak-gerak. Mak Jo nampak semua benda. Mak Jo cuba menembak Snipes. Tidak berjaya mengenai sasaran. Tapi kedudukan Snipes itu bukan kawasan baik. Sebab zona akan sentuh dia. Bila zone mahu menutup. Asap-asap dibaling mengaburi mata lawan. Tapi Mr. Joe perlu dijatuhkan dekat sini. Kedudukannya terlalu premium. Sonic kau wajib. Dia ada DMR paling berkualiti, paling berkuasa lah permainan Sniper. Jatuh. Yap. Tiada pilihan untuk beliau. Macam kau cakap, itu vantage point yang terlalu premium untuk seorang Mr. Joe tadi. Dan Sonic tidak dapat melakukan apa-apa. Dia tak nampak masalahnya Mr. Joe dia. Dan tak ada orang nampak Mr. Joe. Dan ini mendatangkan mudarat yang sangat-sangat berat kepada pasukan Geek Fam. Oh, malang bagi Snipes. Tapi grenade tangan jarak jauh tidak akan mengenai sasaran. 3 orang player. Tadi mereka mendapatkan chicken dinner dengan 2. Kali ini ada 3. Void berjadapan 1 daripada Roy. Roy dan Void masih lagi belum settle juga pergaulan mereka. Tapi akhirnya Void akan melanggar. DBS, S12K semua dikeluarkan. Roy satu lagi dalam keadaan knockdown. Last guy akan dicari. Berjaya untuk didapatkan 5 mata penyingkiran. 3 orang player masih lagi hidup sekarang untuk Void. Dan mereka juga akan ada compound yang ada di dalam circle. Lihatlah pergerakan daripada Geek. Geek dan Root dapat 1. Yang kedua dicari tapi Sonic akan dihadapkan NKT Triple F. Sonic meletup secara langsung. Void satu lagi dijatuhkan. Audrey mendapatkan key. Last guy sekarang ini untuk mereka. Tapi Damru dijatuhkan oleh NKT. Alah janganlah kacau NKT oi. Geek juga 1 1v1 antara Audrey dan juga Zeta. Zeta berada gede tangan tidak mengenai sasaran. Bertukar pada S12K. Audrey tahu kedudukan tepat di mereka Zeta berada. Sekarang dia tidak tahu. Satu lagi grenade akan dimasak. Akan dibaling. Audrey hampir di knockdown tapi masih lagi hidup. Facility ada. Boosting ada. Tapi dia bergerak ke depan. Dia cuba melawan. Dia cuba menembak. Alah jatuh. Oh yo. Orang lain dapat. Punya jauh lah dia tembak pakai red dot ni pun boleh kena juga. Tetapi itu akan menyebabkan mungkin Infinity yang mengejar nombor 1 untuk waktu ini. Kalau mereka berjaya mendapatkan winner chicken dinner. Sebab markah mereka sekarang ni sama. Tidak termasuk Geek Fam punya elimination. Tapi Geek Fam pun memang tak dapat elimination yang terlalu banyak tadi. Alang untuk mereka, top 3. Sedikit rugi bagi mereka. Tapi sekarang ini Indonesia, Thailand versus Thailand juga. NKT peluang terbesar dengan 4 player mereka masih lagi hidup. Tadi gagal chicken dengan Mr. Joe. Tapi sekarang Mr. Joe ada 3 rakan. Gotu ni dijatuhkan oleh Zeta. Gotu ni cuba untuk dibunuh secara langsung oleh Zeta. Kalau benda ini berlaku 1 lawan 1 lawan 4. Advantage yang terlalu besar bagi NKT untuk tidak mendapatkan winner chicken dinner. Gotu ni rata. 1v1v4. NKT peluang terbesar terhidang di depan mereka. 3 pasukan Thailand mendapatkan winner chicken dinner. Hari yang memang sangat-sangat baik untuk pasukan Thailand. Terutama sekali di Infinity sebenarnya dengan konsisten beberapa game ini. NKT ada nasib yang baik terjumpa dengan Geek Fam dan mereka menang. Dan Infinity lobby akan pulang ke tempat asalnya iaitu lobby. Zeta juga akan menyerah diri saja. Winner chicken dinner yang sedikit anti-climatic tidak akan memberikan elimination point yang terlalu besar untuk NKT. Akan tetapi masih lagi satu benda yang perlu disyukuri untuk mereka. Winner chicken dinner NKT daripada Thailand. Music nostalgic Shot. NKT dan Pikni, 2 pasukan PMNC yang betul-betul menunjukkan mereka dah bersedia bukan sahaja untuk memerangi rakan senegara mereka tetapi seteru-seteru daripada seluruh Asia Tenggara. Kuat. Sangat kuat tim ini. Mr. Joe, 6, 30 damage. Rakannya 1S4D, 56. Triple F, 304.
The GOT dengan 290. Total elimination mereka tak begitu banyak pun. Mereka ada 1, 2, 3, 4, 7. So mereka 17 mata. Yap. Sama dengan Geek Fans Romeo. So tak sebegitu lumayan, tetapi masih lagi markah yang akan mendatangkan